yang kita nak tengok hari ni? Okey, so kita nak tengok hari ni iaitu inflasi tolakkan kos. Allah. Baik, kita nak lihat berkaitan dengan inflasi tolakkan kos. Baik, apa yang dipanggil tolakkan kos? Baik, okey. Kalau ada soalan, okey, tak faham boleh tanya boleh tulis dalam Zoom chat. Okey, untuk bertanya berkaitan dengan apa itu inflasi tolakkan kos. Baik, inflasi tolakkan kos ni merujuk kepada kenaikan harga umum, kita tahu itu inflasi, apabila kos pengeluaran meningkat. Itu very simple. Okey, so apa itu kos pengeluaran, cikgu? Kos pengeluaran ini merujuk kepada seperti kos bahan mentah, gaji buruh, kemudian kos sewa kilang, kos pengangkutan dan sebagainya. Okey, jadi apabila kos pengeluaran ini meningkat, okey, jadi pengeluar yang ingin mengekalkan margin keuntungannya, okey, akan memindahkan beban peningkatan kos ini, okey, kepada para pengguna dengan cara apa? Menaikkan harga jualan barang dan perkhidmatan. So oleh itu tingkat harga umum barang di pasaran akan meningkat dan berlakunya inflasi tolakan kos. So itu sebenarnya. Margin keuntungan tu apa, cikgu? Baik, margin keuntungan tu adalah persen keuntungan. Okey, dia begini, persen keuntungan tu begini. Baik. Okey, kita ambil contohnya, kita ambil satu contoh iaitu kita ambil kita kata roti gardenia. Ini contoh roti gardenia. Roti gardenia kita tahu harga dia adalah satu ketika dulu harga dia adalah lebih kurang dalam RM2.25 lah. Okey, satu buku roti Baik. Sebenarnya okey, roti gardenia dia menghasilkan, cikgu rasa memang berpuluh ribu roti setiap hari. Berpuluh ribu roti setiap hari yang dihantar ke seluruh negara. Baik, harga dia RM2.25. Tapi sebenarnya daripada harga RM2.25 tu, okey, sebenarnya terdapat kos-kos pengeluaran. Kos pengeluarannya, okey, iaitu katakanlah, okey, kos pengeluaran tu sebagai contoh iaitu yang pertama sekali seperti sewa kilang. Okey, sewa kilang sebenarnya dalam setiap harga roti tu RM2.25 tu, sewa kilang mungkin sebenarnya 25 sen. Okey, 0.25 sen. Kemudian juga gaji buruh. Okey, gaji buruh adalah sebenarnya mungkin kat situ adalah 0.75 sen. So situ dah RM1 dah. Dah RM1 dah Kemudian bahan mentah. Okey, bahan mentah sebenarnya lebih kurang dalam katakanlah 50 sen. Okey, bahan mentah sebenarnya adalah 0.5 ataupun 50 sen lah bahan mentah. Okey. Dan seterusnya, okey, kalau kita lihat mungkin sewa kilang, gaji buruh, bahan mentah, kemudian lain-lain, kita ambil lain-lain seperti insurans dan sebagainya, kos pengangkutan semua, katakanlah 50 sen. Okey, so total kos berapa? Okey, kalau kita lihat di sini, total kos, okey, ataupun kita kata jumlah kos pengeluaran. It's okay. Okey, jumlah kos, kos pengeluaran, adalah sebanyak berapa? Sebanyak RM2. Betul? Okey. So, kalau kita lihat di sini okey, kita buat macam ni. Okey, kos pengeluaran yang ini kos pengeluaran. So, kita telah lihat kos pengeluaran iaitu sewa kilang. Okey, kemudian juga gaji buruh 75 sen dan setiap roti tu bermakna jumlah kos pengeluaran ialah RM2. So, harga roti adalah sebanyak
Okey, iaitu harga roti ialah RM2.25. Bermakna di sini berapakah untungnya? Okey, iaitu margin untung adalah sebanyak 0.25 sen setiap setiap roti. Maknanya setiap buku roti. Okay, setiap buku roti. Ini gambaran dia. Baik. Katakanlah. Okey. Katakanlah okey, sekejap cikgu tengok. Okey. So kita ambil ni, okey, kemudian cikgu cuba try to copy. Okey. Baik. Katakanlah okey, sekali lagi itu harga lama. Baik, katakanlah apabila kos naik. Contohnya sewa kilang naik 0.30, gaji buruh naik 0.90, bahan mentah pun naik seperti tepung, telur pun semua naik menjadi 60 sen. Lain-lain pun dah naik 60 sen. Bermakna kos dia meningkat. So berapakah jumlah kos pengeluaran? Iaitu 9 campur 30 sen, campur 90 sen, campur 60 sen, campur 60 sen. So 9, 10, 11, 12. Okey, 6 campur 6, 18. Okey, sehingga 80 sen, kemudian campur 60 sen. Jadi harga dia RM2.40. Betul tak? Betul tak? Jumlah kos pengeluaran ialah RM2.40. Betul? Okey, sekarang dengan harga yang baru. Okey. So kos pengeluaran tu meningkat. Meningkat. So jumlah kos pengeluaran ialah RM2.40. Setuju? Betul? Betul ke tak betul ni? Betul ke tak betul? Betul okey, baik. So bila harga RM2.40, baik. So untuk kat sini dah rugi. Okey, kalau dia kekalkan harga roti yang sama RM2.25, kilang akan rugi. Kilang roti Gardenia akan rugi. Jadi kilang roti Gardenia terpaksa naikkan harga. Berapa cikgu? Okey, dia nak untung berapa? Dia still nak kekalkan untung 25 sen. Untung 25 sen tu dia nak kekalkan. Jadi dia akan tambahkan RM2.40 itu, okey, dan tambah 25 sen, dia akan naikkan jadi berapa? Jadi RM2.65. Nampak tak? Jadi kat sini untung, okey, kalau kita lihat kat sini untung dia adalah sebanyak 25 sen. Okey, dan yang ini pun still, okey, kalau kita tengok ini 25 sen, ini pun 25 sen juga. Maknanya dia kekalkan margin untung. Tetapi harga naik. Okey, daripada harga roti RM2.25, dia naik menjadi RM2.65. Kenapa dia naik? Kerana kos pengeluaran telah meningkat. Iaitu kos pengeluaran sekarang jadi RM2.40. Sebelum ini RM2 je. Nampak tak? So, bila kita tengok apa yang naik, ni semua naik. Sewa kilang naik, gaji buruh naik, bahan mentah naik, lain-lain pun naik. Jadi, oleh kerana peningkatan kos pengeluaran, maka pengeluar akan menaikkan harga barang untuk mengekalkan margin untung. Nampak? Nak kekalkan margin untung. Dan ini adalah dipanggil sebagai apa? Inilah dipanggil sebagai inflasi tolakan kos. Inflasi tolakan kos. Okey. Baik. Boleh faham? Okey, ada tak siapa yang tak faham tentang inflasi tolakan kos? Ini inflasi yang kedua. Boleh faham tak tentang inflasi tolakan kos ni? Boleh Okey, so Danisha boleh faham? Okey, so yang lain boleh faham? Okey, ini kita ambil situasi sebenar. Kalau kamu tengok sekarang ni memang okey, memang roti Gardenia memang sekarang ni tengah naik sikit kan. Sebelum ni RM2, memang RM2, RM20, RM2, RM30 lah.
Sekarang ni dah naik sampai RM2.70 macam itulah. So, kenapa dia naik? Kerana inflasi tolakan kos, iaitu peningkatan kepada kos pengeluaran. Okay. Kos pengeluaran yang meningkat. So, itu senang nak faham. Okay. Yang ini senang nak faham sebab inflasi tolakan kos. Okay. Jadi, itu yang kita telah lihat berkaitan dengan inflasi tolakan kos. So, sebelum ini kita telah lihat berkaitan dengan iaitu inflasi tarikan permintaan. Kemudian yang tadi baru kita lihat iaitu inflasi tolakan kos, yang kedua. Dan yang ketiga iaitu inflasi diimport. Itu je inflasi ni. Baik. Inflasi diimport. Baik, inflasi diimport. Kita tahu import tu ialah kita bawa masuk. Ya, maksudnya perdagangan membawa masuk barang dan perkhidmatan daripada luar. So, inflasi diimport ini merujuk kepada kenaikan tingkat harga umum juga apabila harga barang yang diimport dari luar negara juga meningkat. Maksudnya di sini, bila harga barang itu naik daripada luar negara, maka barang-barang kita pun akan ikut meningkat. Sebab barang siap, barang siap import yang mahal akan dijual pada harga yang lebih tinggi di pasaran tempatan. So, kenaikan harga faktor pengeluaran iaitu kenaikan harga seperti bahan mentah, modal, buruh dan sebagainya. Khasnya seperti kalau kita lihat bahan mentah. Kenaikan harga faktor pengeluaran seperti bahan mentah, barang pengantaraan yang diimport. Barang pengantaraan ini bermaksud adalah barang-barang yang spare part. Barang pengantaraan barang pengantaraan ini adalah kita kata sebagai spare part ataupun juga barang-barang komponen-komponen bagi sesuatu. Contohnya, apa itu barang pengantaraan? Barang pengantaraan seperti apa tahu? Seperti komponen-komponen dalam laptop ataupun dalam komputer. Seperti motherboard, seperti mouse, seperti memory card, seperti 3D card, dan juga seperti hard disk. Itu semua adalah barang pengantaraan. Apa maksud barang pengantaraan, cikgu? Iaitu barang pengantaraan ini bermaksud barang-barang komponen yang tidak dijual satu-satu. Dia kena dijual, dia akan dibeli, kemudian di-combine, digabungkan menjadi satu unit baru dijual. Contoh, barang pengantaraan ini contohnya macam, katakanlah cikgu ada company buat PC, buat komputer. So, in order untuk dapatkan, kita kata nak buat PC tu, nak buat PC dengan harga yang murah dan berkualiti, cikgu akan import hard disk daripada China. Memory motherboard daripada Taiwan. Kemudian juga memory card daripada Jepun. Kemudian cikgu order seperti komponen-komponen lain juga daripada negara luar. So, cikgu bawa masuk dan barang itu adalah dipanggil barang pengantaraan. Komponen-komponen itu adalah barang pengantaraan. Kerana apa? Kerana dia bukan barang siap. Barang pengantaraan maknanya adalah komponen. Sampai pada cikgu pun pasang semua tu, masukkan motherboard, masukkan memory card, masukkan dia punya hard disk dan sebagainya, dan jadilah satu PC ataupun CPU, jadilah satu PC dan cikgu jual di pasaran sebagai satu unit komputer. So, itu yang cikgu jual tu adalah barang siap. Tapi bahan mentahnya ialah barang pengantaraan. So, sekejap. Alhamdulillah. Excuse me. Baik. So, kalau katakan barang pengantaraan tu
yang cikgu import tu, dia naik harga. Contohnya motherboard tu naik harga. Kemudian juga hard disk naik harga. Okay, memory card pun naik harga. Jadi bila sampai pada cikgu, okay, mau tak mau cikgu juga terpaksa okey pasang dan juga cikgu jual pada harga yang lebih tinggi. Kerana apa? Kerana nak cover cost. Cover cost yang mana cikgu telah membeli dengan lebih mahal. Dan kenapa lebih mahal? Kerana barang-barang itu memang di sana pun dah naik harga. Di negara asal pun dah naik harga. Jadi bila cikgu bawa masuk, okey, cikgu terpaksa juga naikkan harga komputer tersebut. So, itu dipanggil inflasi diimport. Okey, inflasi diimport. Ya, okey. Sebagai contoh kalau kita lihat pernyataan ini, kenaikan harga faktor pengeluaran khasnya bahan mentah dan barang pengantaraan yang diimport menyebabkan kos pengeluaran. Kos pengeluaran macam cikgu tadi nak buat CPU tadi, nak buat komputer tadi, kos pengeluaran akan meningkat dan seterusnya cikgu terpaksa menaikkan harga jualan barang dan perkhidmatan di pasaran tempatan. So, kenaikan harga barang import boleh disebabkan oleh pertama sekali iaitu kerana apa harga barang import itu naik? Mungkin kerana kadar inflasi yang tinggi dari negara pengekspor. Maknanya mungkin inflasi ini banyak berlaku di Jepun, banyak berlaku di China, banyak berlaku di Taiwan. So bila harga barang di China naik, Jepun pun naik harga barang, Taiwan pun naik harga barang. Maknanya negara-negara itu sedang mengalami inflasi. Maka bila cikgu ambil barang-barang itu, maka barang-barang itu pun telah naik harga. So bermaksud kadar inflasi di negara pengekspor itu telah meningkat dengan tinggi. Itu satu sebab. Satu lagi sebab iaitu kerana kejatuhan nilai mata wang tempatan. Dan ini yang selalunya berlaku. Sebagai contoh, sekarang ni nilai ringgit Malaysia telah menurun lagi kepada 4.34 ataupun 4.32. RM4.35 $1. Jadi kalau dia jatuh lagi, maka harga barang itu akan lebih mahal. So, kejatuhan nilai mata wang tempatan, maknanya nilai ringgit Malaysia lah. Kejatuhan nilai mata wang tempatan menyebabkan harga barangan yang kita import tu, secara relatifnya, maknanya secara langsungnya akan menjadi lebih mahal. Oleh itu, tingkat harga barang tempatan yang menggunakan komponen-komponen import akan meningkat dan berlakulah inflasi di import. Itu maksudnya. So, kita dapat tahu bahawa inflasi di import ini adalah kerana dua sebab. Pertama, kerana inflasi itu berlaku di negara dia sendiri dan kita import inflasi itu bawa masuk negara kita dengan membawa komponen dia. Itu satu. Satu lagi, inflasi diimport kerana kadar mata wang kita jatuh. Bila kadar mata wang kita jatuh, maka harga barang diimport tu akan meningkat. So itu dua sebab kenapa berlakunya inflasi diimport. So itu yang dikatakan inflasi diimport. So sekarang kita dah belajar tentang inflasi diimport dan juga inflasi tolakan kos. Baik. Ada soalan nak tanya? Setakat ni inflasi senang. Means harga barang diimport naiklah cikgu. Ya, betul. Betul. Harga barang diimport itu naik. Bila harga barang diimport naik, maka harga barang-barang tempatan juga akan naik. Ya, betul. Especially bahan-bahan mentah. Negara kita ni
Apa kesan inflasi diimport di situ? Oh, banyak. Kesan inflasi dia banyak. Okay. Dan sebab kita ni banyak mengimport. Apa je kita tak import? Beras kita import daripada Siam. Okay. Ayam kita import juga daripada Thailand. Okay, daripada negara-negara luar. Bawang India, China. Bawang kita import daripada India dengan China. So bila harga bawang naik, dengan harga sini pun naik. Okay. Kemudian bawang Holland tu nama dia. Kemudian tepung gandum. Sekarang ni tepung gandum lagi naik. Okay. Tepung gandum naik. Kemudian juga apa lagi? Banyaklah. So kalau kamu perasan, bila harga bawang naik, okay, kemudian harga tepung naik. Okay, yeah. So bila harga barang-barang sana tu naik, maka negara kita banyak import bawa masuk. Ini menyebabkan kos bagi company-company di Malaysia akan bertambah. Bila company kita ni kos dia bertambah, dia naikkan harga. Sebab tu sekarang roti canai mahal. Rasa tak? Roti canai pun naik harga sebab gandum. Gandum telah naik harga. Okay, gandum naik harga. So, cikgu apa impact bawa masuk harga inflasi negara lain kalau ada? Okay, apa impact dia? Ya, apa kesan dia? Itu maksud impact ialah kesan. Apa kesan inflasi diimport ini, cikgu? Baik, kesan dia kita boleh rujuk kepada nota ini. Okay, so kesan inflasi banyak, terutama yang ini ya. Tak kisah sama ada inflasi tu, sama ada inflasi tarikan permintaan atau inflasi tolakan kos ataupun juga inflasi diimport. Mana-mana inflasi ni akan memberi kesan yang sama seperti ini. Iaitu apa? Kita tengok pengguna terutamanya, pengguna lah, especially pengguna macam kita ni semua, terutamanya akan merasai kesan inflasi apabila kewangan mereka semakin membebankan. Akibat daripada apa? Akibat daripada kos sara hidup yang semakin meningkat. Berikutan, kenapa? Kenaikan harga barang dan perkhidmatan di pasaran. Contoh kalau macam kamu tanya kan, iaitu apa impact dia, apa kesan inflasi diimport ni? Baik, macam cikgu cakap tadi, satu part iaitu apabila inflasi diimport ni cikgu, cikgu menjual CPU ataupun menjual komputer. Cikgu bawa masuk monitor, screen daripada Taiwan. Cikgu bawa masuk motherboard daripada Taiwan. Cikgu bawa masuk keyboard daripada China. Cikgu bawa masuk cikgu import hard disk daripada Jepun. So bila kat sana, inflasi sana meningkat, harga sana meningkat, iaitu negara-negara itu menghadapi inflasi, maka dengan itu menyebabkan harga barang itu semakin mahal. Bila cikgu bawa masuk juga dan cikgu pasang di sini, so cikgu dah tak boleh jual pada harga yang lama. Mungkin komputer itu satu set 2,000 dulu. Sekarang ni bila harga barang naik, cikgu kata tak boleh jual harga 2,000. Sekarang ni paling kurang cikgu kena jual 2,500. 2,500 ringgit satu set. So itu kesan dia, iaitu kenaikan harga barang kita juga. Inflasi daripada sana akan dibawa masuk ke sini juga dengan cara diimport. Dan kita tak boleh lari yang itu. Same goes to gandum, bawang, sayuran, beras. So kalau daripada sana pun, daripada India, harga bawang naik. Daripada India, harga gandum naik. Jadi bila restoran-restoran di Malaysia ni, dia ambil bawang banyak-banyak daripada India. Dia ambil tepung banyak-banyak daripada India. Tapi bila harga mahal, mahu tak mahu, kat sini dia tak boleh lagi jual roti canai RM1 sekeping. Kena naikkan jadi RM1.40 sekeping. Atau RM1.50 sekeping. Kan. Roti telur, roti bawang lagi mahal. Roti bawang akan jadi RM3. Roti telur akan jadi RM2.80 ataupun RM3. So harga akan naik. So itulah dia impact. Apabila bawa masuk
okey, harga inflasi di negara lain. Maknanya okey, harga barang akan naik juga di tempat itu. Dan the problem is kita tak dapat lari daripada kenaikan. Kerana apa? Kerana kita sentiasa bergantung dengan negara-negara lain untuk mendapatkan barangan tersebut. Sebab negara kita bukan pengeluar bawang. Negara kita bukan pengeluar tepung gandum. Negara kita bukan pengeluar produk susu. Itu problem dia. Jadi, okey, kalau satu negara tu, kalau sesebuah negara tu ada bekalan semua barang tu sendiri. Contohnya Malaysia, okey, ada tanam gandum sendiri, ada banyak bela ayam, kemudian ada banyak tanaman beras yang cukup untuk rakyat Malaysia semua. Kemudian kita ada syarikat-syarikat yang menghasilkan susu lembu yang segar untuk kegunaan rakyat Malaysia. So kita tak perlu bergantung kepada barang luar. Jadi kalau negara luar yang inflasi, negara kita tak terkesan. Sebab apa? Sebab barang-barang itu semua kita ada. Tapi ini problemnya. Dalam dunia yang tanpa sempadan sekarang, okay, dunia sekarang ni saling bergantung satu sama lain. Sebab tidak ada satu negara yang ada komplit semua. Tak ada. Tak ada negara yang komplit semua. Even negara yang besar sekalipun. Contohnya macam, katakanlah Amerika Syarikat. Okay, US, kita kata, oh US negara maju. Dia mesti ada semua barang. Tak. Tak juga. Okay. Dia tak ada minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit dia harap pada Malaysia dan Indonesia. Still, kalau harga minyak masak naik, dia orang terpaksa beli harga minyak tu dengan harga lebih mahal. Dan itu menyebabkan negara mereka juga akan inflasi. Jadi, solution dia sebenarnya adalah kita kena hasilkan produk kita sendiri. But then, okay, banyak faktor yang tak sesuai. Contoh, kalau nak hasilkan susu lembu sendiri, negara kita dengan cuaca begini, tak sesuai untuk ternakan susu. Ternakan lembu dan susu. Begitu juga untuk tanaman bawang pun negara kita kurang sesuai. Tanam gandum lagi tak sesuai. Nampak tak? Jadi kita tak dapat lari sebenarnya daripada inflasi. Tak dapat lagi. Apa pendapat kamu? Kita memang tak dapat lagi daripada inflasi. Apa pendapat kamu? Harga barang akan tetap naik. Harga barang akan tetap naik. Itu kesimpulannya. Ya. So bersedia. Okey, bersedia. Okey, untuk menghadapi kenaikan harga barang. Ya, itu dipanggil inflasi. Okey, baik. So, kita tengok kesan inflasi ya. Okey, bagaimana inflasi memberi kesan terhadap kehidupan seharian pengguna? Boleh dilihat daripada beberapa aspek. Iaitu inflasi ini akan memberi kesan terhadap pertama sekali harga barangan, to confirm. Harga barangan. Yang kedua, impact dia kepada tabungan, iaitu simpanan. Okey, wang-wang yang disimpan oleh rakyat di bank-bank akan memberi kesan, inflasi akan memberi kesan kepada simpanan. Juga inflasi akan memberi kesan kepada pendapatan, okey, dan inflasi akan memberi kepada pengangguran, memberi kesan kepada pengangguran, juga akan memberi kesan kepada ekspor dan juga akan beri kesan kepada kadar faedah. Kadar faedah. Baik. So kita akan lihat satu-satu. Okey, satu pesanan cikgu lah. Satu pesanan cikgu. Okey. Untuk semua pelajar yang belajar ekonomi, ingat kamu sebenarnya sedang belajar satu pengetahuan yang kamu boleh amalkan di sepanjang hidup kamu. So, kena fahami betul-betul tentang inflasi, okay, tentang indeks harga pengguna, kesan-kesan inflasi, kuasa beli dan sebagainya. Sebab, okay, kamu belajar daripada hari ini, kamu boleh gunakan maklumat ini
untuk mengetahui keadaan ekonomi semasa dan bersedia dan sedar tentang apa yang berlaku. Kalau sebelum belajar ekonomi, kamu hanya akan kata apa? Okey, harga barang naik. Oh, harga barang naik lah. Asal entah. Kan? Jadi kamu pun layan je kan. Okey, naik-naik lah. Biarlah. Kan? Tetapi bila kamu dah belajar, kamu akan tahu, iyalah. Kan? Kesan dia akan jadi macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Okey, puncanya daripada ini, daripada ini, daripada ini. Dan kemudian apabila kamu menyambung pembelajaran, okey, di peringkat universiti, okey, kemudian kamu bekerja, okey, kamu akan nampak lagi, sebenarnya ilmu ekonomi yang aku belajar masuk form 5 ni menyebabkan aku tahu keadaan ekonomi. Itu penting. Jadi, macam hari ni cikgu ajar. Cikgu ajar bukan untuk beri kamu, okey, untuk supaya kamu dapat A, tak. Supaya kamu boleh guna sampai ke akhir hayat kamu. So, pastikan kamu faham betul-betul. Ya? Faham betul-betul. Sebab itu penting untuk faham, bukan penting untuk hafal. Faham. Ya, understand. Baik. Pertama, kesan terhadap harga barang. Baik. Kesan terhadap harga barang, inflasi berlaku. Okey, kita tahu bahawa keadaan inflasi berlaku apabila tingkat harga umum ini meningkat secara berterusan. So, apabila meningkat secara berterusan, kos sara hidup. Fahami betul-betul. Kos sara hidup meningkat. Kalau ada student yang bertanya, baik cikgu, kos sara hidup ni sebenarnya apa? Kos sara hidup ni bermaksud kos untuk menyara kehidupan kamu. Maknanya perbelanjaan untuk menyara kehidupan kamu setiap hari. Dan untuk kos menyara hidup kamu, perlu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian juga kemudahan pengangkutan dan juga kemudahan telekomunikasi. So itu lima-lima ni adalah kita kata sebagai kos sara hidup yang kamu perlu lakukan untuk hidup. Dan kalau dia meningkat, kalau kos-kos ini meningkat, menyebabkan masyarakat akan kurang mampu untuk membeli barang dan perkhidmatan. Kerana paling penting, okey, kesan inflasi terhadap harga barang ialah harga barang semakin meningkat. Bila harga barang semakin meningkat, maka taraf ataupun tahap kebajikan masyarakat akan terjejas. Okey, kita kata taraf kehidupan masyarakat, okey, taraf kebajikan masyarakat akan terjejas. Terjejas ni macam mana cikgu? Baik, dia macam ni. Kalau katakan, okey, kalau katakan kos makan, kamu bayangkan bila kamu, katakanlah kamu dah bekerja, gaji kamu 1,500, contoh 1,500 sebulan. Baik, kemudian kamu dah bayar untuk apa? Makan, minum, kemudian sewa rumah, kemudian juga bayar duit kereta, pengangkutan kemudian bayar bil telefon, okey, dan juga beli pakaian sikit-sikit. 5 benda ni kamu belanjakan, okey, maka kamu ada, katakanlah satu ketika dahulu, okey, kamu ada balance dalam 300. Maka dengan 300 itu, kamu boleh simpan duit RM100. 200 lagi, RM200 lagi nak buat apa? RM200 lagi kamu, okey, melanggan Astro, kemudian melanggan Netflix. Itu kehidupan. Nak hiburan kan? Melanggan Astro, melanggan Netflix. Okey. Dan juga mendapatkan data internet tu semualah. Okey. So hidup mewah. Baik, katakanlah harga barang naik. Inflasi. Bila inflasi naik, maka okey, yang dulu kamu belanja 1,300, 1,200, rupa-rupanya tak cukup. Kamu belanja untuk makan minum, harga makanan naik. Kamu belanja untuk pakaian, harga pakaian tak naik lah. Tapi bila kos sewa rumah naik. Kemudian pengangkutan pun minyak naik. Okey. Jadi bil pun naik sikit. Maka dengan gaji 1,500, rupa-rupanya kamu belanja kan untuk 5 benda ni
Suddenly bukan lagi 1,200. Dia naik tinggal jadi 1,400. Contoh naik 1,400. Gaji tetap sama, 1,500. So balance tinggal berapa? Balance tinggal RM100. Mampu tak lagi nak subscribe Astro? Tak mampu dah. Mampu tak lagi untuk subscribe Netflix? Tak mampu dah. Jadi, kamu membatalkan Astro subscription dan juga kamu batalkan Netflix sebab kamu dah tak cukup duit. Jadi, ini menyebabkan taraf kebajikan masyarakat akan terjejas. Iaitu kehidupan kamu terjejas. Kenapa? Kamu tidak ada lagi entertainment. So, itu kesan harga barang. Kesan terhadap harga barang itu harga barang semakin meningkat lalu menyebabkan tahap kebajikan masyarakat akan terjejas. Boleh faham? Kesan terhadap harga barang ni. Boleh faham Boleh tak penerangan cikgu ni? Kalau ada soalan tanya. Jangan kau diam je. Boleh faham? Yang dulu kamu boleh Netflix dengan Astro, sekarang tak boleh. Sebab harga barang naik. Boleh Bagus. Okey, baik. Bagus. Kalau ada soalan boleh terus tanya jangan tunggu-tunggu. Baik. Itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua terhadap tabungan. Kesan kedua terhadap tabungan di mana apabila harga barang dia meningkat, ini menyebabkan perbelanjaan penggunaan individu meningkat dan akibatnya tabungan akan berkurangan. Sama macam cikgu cerita tadi. Perbelanjaan penggunaan individu ialah seperti apa? Perbelanjaan untuk makanan, tempat tinggal, pakaian, pengangkutan dan juga perhubungan. Jadi, kalau kos-kos dia meningkat, bermakna kos-kos 5 ni meningkat, bermakna kos perbelanjaan penggunaan individu ini telah meningkat. Kita ambil contoh yang sama tadi. Kalau katakan tadi kita kata ada gaji 1,500, belanja untuk 5 benda ni 1,200 saja. Balance tinggal 300. Dengan 300 itu kamu simpan RM100. Tabungan RM100 dan juga RM200 lagi untuk kamu belanja untuk subscribe Astro dan juga Netflix. Baik. Bila harga barang naik macam cikgu cakap tadi, kamu punya perbelanjaan telah menjadi 1,400. Balance tinggal RM100 saja. Dan RM100 ni, kamu nak simpan juga. Tapi kamu takkan simpan RM100, betul? Kamu akan kurangkan dia menjadi RM50 dah. Simpanan kamu, kamu simpan setiap bulan RM50. Sebab RM50 lagi kamu nak guna. You see? Jadi, apabila harga barang naik, tabungan ataupun simpanan, tabungan dengan simpanan sama. Tabungan akan berkurangan. Sebab malah masyarakat kadang-kadang terpaksa mengeluarkan simpanan untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat. Kadang-kadang ada simpanan terpaksa terusik. Contoh macam 1,500 tadi kan. 1,500 tu ngam-ngam je tu. Bayangkan tiba-tiba kereta rosak. Tiba-tiba kereta nak servis. Kereta dia nak servis kurang-kurang 300-400. Nasib baik ada simpanan RM100 setiap bulan. Korek balik duit simpanan itu untuk servis kereta. Kan? Maknanya masyarakat terpaksa keluarkan simpanan untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat. Sampai tahap macam tu. Jadi, inflasi telah menyebabkan nilai wang, nilai wang yang dipegang oleh isi rumah, value wang itu semakin merosot. Maknanya, value itu bermaksud dulu 1,500 macam-macam boleh beli. Sekarang 1,500 sikit aja barang boleh beli. Jadi maknanya apa? Nilai 1,500 tu dah kurang. Nilai duit 1,500 itu telah berkurangan. So ada soalan. Jadi tabungan ni duit yang disimpan oleh isteri rumah untuk berbelanja lah kan? Tidak. Tabungan ni maksudnya simpanan.
dan ianya disimpan oleh isteri rumah untuk tujuan kecemasan. Ingat tabungan ataupun simpanan, kenapa duit kita simpan? Untuk tujuan kecemasan. Maknanya tujuan apabila tiba-tiba kita perlukan duit untuk digunakan. Itu tujuan tabungan untuk kecemasan. Cikgu tanya korang lah sekadar nak bertanya lah sebelum tu cikgu mungkin patut pause lah kan sebab isu sensitif.